Hai guys, Assalamualaikum. My name is Sumaira. So, untuk sembang editing gambar hari ni, kita nak cerita pasal 5 apps yang you guys boleh guna untuk edit gambar and make your picture more interesting and more Instagrammable. So, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok apps apa yang ada untuk kita edit gambar untuk lagi nampak lebih menarik. So, thanks to me later. Okey, untuk 5 aplikasi untuk kita edit gambar ni, ialah yang pertama ialah aplikasi Lightroom. Untuk Lightroom ni, Vesco, Fonto, dan Distortion dan Retouch ni dia available dekat iOS dan juga Android. Tapi untuk Snapseed ni, I tak sure sama ada dia available dekat iOS ke tak. If available nanti, korang boleh komen kat bawah, cakap ada dekat iOS. So, untuk Lightroom, aplikasi pertama Lightroom. Bila you all buka Lightroom ni, ini perkabaran yang akan keluar bila you all buka. Dan untuk lambang plus kat bawah ni adalah lambang untuk kita tambah gambar yang untuk kita edit dekat dalam Lightroom. So, okay, I try tekan untuk adds gambar ni. Okay, dan dia akan keluar segala device ataupun segala folder yang you all simpan gambar dekat dalam handphone. So, I tekan gambar ni untuk contoh. Okay, dan kita tekan add. Bila dah add gambar tu, automatically bila dah habis download, dia akan masuk lah dekat dalam Lightroom ni. Dan tekan kat all photos. And then ni tadi gambar yang I dah upload untuk kita edit. Tapi ni gambar ni I dah edit dah sebenarnya. So untuk paparan yang ada dekat bila untuk editing ni ialah yang pertama ialah crop. Profile ni pula, profile ni dia macam filter yang dah sedia ada dekat dalam apps ni. Macam basic, artistic, B&W ni black and white lah. Modern and vintage. So nanti bila korang dah download, korang boleh explore sendiri lah. Kalau ada yang bersesuaian dengan gambar you all. Kalau tak ada bersesuaian dengan gambar you all, macam korang nak, kalau you guys nak edit cara lain pula. Okay, dan kita boleh exit profile ni. And then kita ada light, colors, effect, detail and juga optic. Geometry ni star sebab dia kena bayar. So dan preset. And then kalau tadi you all tak berminat dengan profile ataupun filter yang dah sedia ada ni, kita boleh edit sendiri untuk kesesuaian gambar yang kita nak lah. Okay, yang pertama ialah light. Light ni kita boleh adjust sendiri ikut macam you all, maksudnya macam kalau exposure ni nak terangkan ke, nak gelapkan ke gambar tu macam mana. And then contrast ni sama jugalah, macam kita nak gelapkan sikit ke, nak kurangkan sikit ke, macam tu. And then kita ada highlight, shadow, white and black. Ni semua kita akan edit untuk kesesuaian gambar and untuk gambar macam ni yang kita nak. So basically dia punya konsep dekat sini ialah kita gerakkan ke kiri ataupun ke kanan. And then untuk curve ni pula biasanya orang akan edit gambar ni ikut ataupun akan setupkan setting ni ikut macam bentuk S. So untuk bagi tak sure function apa, tapi biasanya I akan edit gambar untuk, maksudnya kalau macam gambar yang untuk I nak jadikan dia macam gelap sikit, macam dark sikit situation dia, I akan buat untuk bentuk S ni. Tapi selalunya kalau kita tak sentuh pun dekat aplikasi ni ataupun dekat function ni, dia tak ada masalah pun dekat gambar tu sebenarnya. So then kita ada colors, kita boleh adjust temperature, tint, vibrance, saturation. Ini macam kita nak bagi gambar tu nampak macam kebiru-biruan sikit ke, nak bagi nampak macam hijau sikit ke, ni dekat sini. So dan mix ni pula kita ada colours yang spesifik dekat gambar tu, macam red, kita ada orange, yellow, ni macam hijau, ni biru cair, biru gelap, purple dan juga pink yang macam nak ke purple macam tu lah. And ni kita boleh edit gambar tu ikut kesesuaian warna, macam kita nak ubah warna tu macam lagi nampak terang ke, gelap ke. Tapi ni khusus untuk warna yang ada kat gambar tu lah. Kalau macam ni, nampak tak function yang macam bulat dan kita ada arrow ni. Ni pula macam contoh kalau macam kita nak edit satu objek atau warna pada gambar tu, spesifik untuk gerakkan dekat dia saja. So kita boleh kata macam tak tahu dia warna apa. So kita boleh tekan kat situ and then kita boleh gerakkan dia sama ada ke atas ataupun ke bawah untuk tukar dia punya style. So dan dekat situ, and then kita ada effect. Effect ni kita ada texture, gravity, DH and vignette. Vignette ni and juga grain lah untuk kita adjust effect untuk gambar tu. So then kalau macam katalah kita dah setting semua benda, and then kita rasa gambar editing kita sesuai tu, kita nak letak pula dekat gambar lain. Macam kita nak aplikasikan style edit yang kita dah
setting tadi dekat gambar lain pula kan. Okay, then kita pergi dekat dot 3 ni, kita just create preset and then tulis nama preset and then kita tekan right ni lah. Lepas tu nanti bila kita dah save, dia akan ada dekat sini user preset ni. Bila kita tekan je preset apa yang ada tu, dan automatic dia akan filterkan gambar tu dengan preset yang kita dah siap. So basically itu saja untuk Lightroom. And then untuk ni, untuk apa nama dia, untuk watermark nama sendiri ni, kita boleh adjust dekat sini sebenarnya. Kita boleh adjust dekat library. And then kita pergi dekat device and storage, manage storage, bukan. And then kita boleh pergi dekat preference, for people view, bukan, photo import option ni, adopt default lah. Sharing option. Then add copyright title ni. Then title dia ialah kita boleh letak nama kita, kata macam I Farah Ramzan kan. Okay, and then tekan back balik. Okay, nanti pula tu setiap kali lepas kita edit gambar and then kita dah save, automatically gambar tu akan ada watermark kat bawah. And then bila kita dah save, bila kita dah save edit, kita nak save kan, just tekan gambar kat atas tu yang tengah-tengah ni and then save to device, and automatic dia akan export gambar ni dekat dalam kita punya album. Aplikasi yang kedua pula ialah VSCO ataupun VSCO. Bila dah open dekat VSCO ni beberapa yang akan keluar lah. Macam biasa untuk plus ni adalah tanda untuk kita tambah gambar untuk kita edit. And then kat sini kita ada feed. Feed ialah bila kita boleh pilih sama ada kita nak save gambar ni dekat phone terus ataupun kita nak save gambar ni dekat profile kita dekat VSCO ni. So ni antara user lain punya gambar lah, punya design gambar. And then user punya gambar and user yang kita dah follow. Macam kita follow account dia kan, macam ni account I. So orang lain boleh search username Humaira Ramzan ni untuk follow I punya gambar yang ada dekat sini. And then ni kita ada explore. Explore ialah gambar-gambar ataupun collection daripada user lain ataupun hashtag yang kita gunakan dekat dalam VSCO ni. Lepas tu kita ada ni untuk VSCO membership ni untuk kita bayar untuk dapatkan lebih feature yang ada dekat VSCO ni lah. And tapi kita punya fokus sekarang ni ialah untuk kita edit gambar dekat VSCO. And then kita dah select gambar tu and then kita tekan edit. Bila kita dah tekan edit ni, kita boleh pilih preset apa yang kita nak. And ada yang juga berkunci, tapi kalau rasanya tak perlu and tak penting pun untuk kita beli preset ni, sebab preset yang sedia ada ni pun dah memang menarik. And then yang paling best adalah kita boleh tengok for this photo ni ialah macam filter yang VSCO sendiri dah set and sesuai untuk gambar yang kita pilih tu. Macam ni for this photo ni dia dah setkan macam B1 ni untuk black and white sesuai dengan gambar ni, ataupun C1 ni pun sesuai untuk gambar ni. Tapi untuk kita adjust sendiri, bila dah set dekat sini, untuk kita adjust lagi preset yang dah ada tu, kita boleh tekan balik dekat tadi punya C1 tu, and then kita boleh adjust sama ada dia nak terang sangat ke ataupun nak kurangkan sikit ke dia punya filter ni, and then tekan right. And then dekat gambar setting ni pula kita boleh adjust dia punya grain. Kalau macam nak tambah grain ke, grain ni macam ada bintik-bintik kecil kat gambar tu. Dan tapi rasa tak perlu pun untuk gambar ni. Untuk faded, macam nak kaburkan sikit gambar ni bagi nampak macam retro sikit ke macam mana. And then untuk split tone ni kita nak letak dia macam ada 2 tone sikit kat gambar tu. Macam ni kuning. Kita nak bagi gambar tu macam ada kuning sikit punya effect ke, highlight tint ni macam kita nak letak gambar ni macam ada efek kuning ke pink sikit ke macam tu kat gambar tu. And then function lain ni berkunci. Ni macam kita kena sign up dekat VSCO X tadi tu lah untuk kita dapatkan fungsi ni. Tapi fungsi ni kalau kita tak guna pun it's okay. Still gambar kita boleh cantik pakai filter yang dah sedia ada ni.
And then yang function patah balik ni undur. Create recipe ni pun kita boleh create preset untuk yang ada kat sini untuk kita guna pada gambar lain lah. Yang macam kalau ada gambar lain yang kita nak guna preset yang tadi kita dah setting tu, kita boleh tekan create the preset ataupun create a recipe from your Camera Edit. And then lepas dah setting semua, kita tekan next. Lepas kita tekan next ni, kita boleh pilih untuk kita save sahaja gambar kita dekat handphone ataupun nak post kat VSCO tadi lah. Kalau kita nak post kat VSCO, boleh tulis sekali caption apa yang kita nak, and then kita tekan save and post. Kalau tak nak post, kita boleh tekan, kita boleh untick tadi yang post to VSCO, and then kita dah save sahaja gambar. Okey, itu sahaja untuk VSCO. Okay, dan untuk aplikasi yang 3 ni adalah Snapseed. By the way, sebelum saya terlupa, pada siapa yang belum tengok lagi 3 previous video saya pasal Lightroom preset, nanti saya akan letak description dekat bawah and dekat ni, link dekat atas ni. Ok, dan untuk Snapseed ni bila you all dah buka, by the way sebelum tu saya dah add set lah gambar dalam ni, and kalau sebelum bila you all dah buka nanti akan nampak satu button plus dekat situ, and then tekan button tu and add gambar apa yang kau nak add. So ni perkara paparan yang akan keluar bila kalau you all dah add gambar dekat dalam Snapseed. Okay, bila kat style ni kita ada lebih kurang macam 2, 4, 6, 8, 10, 11 preset yang dah ada dekat dalam Snapseed ni untuk you all pilih yang sesuai dengan gambar yang you all dah add lah. Maksudnya macam kita pilih pop. Gambar ni akan jadi efek macam ni. So kalau macam untuk fine art punya, kita akan nampak gambar tu berbeza sikit lah preset dia. Macam nampak lebih detail and then black and white. So kita tengok current, kita back sekarang balik, and then kita ada tools. Tools ni yang memainkan peranan penting sebenarnya untuk edit gambar. Kita ada tune image, detail, curve, white balance, crop, rotate, perspective, expand, selective brush, healing, HDR and glamour, and banyak lagi lah sebenarnya kat sini. And apa yang paling best sebenarnya, saya suka ni Vignette ni pun best untuk kita tambah setting kat gambar tu. Lepas tu kita ada Retrolux ni. Retrolux ni macam kita nak bagi gambar tu macam look retro sikit. Lepas tu kita ada lens blur. Lens blur ni pula kita boleh pilih sama ada nak dia radial ataupun nak secara mendatar. So kalau macam ni, I pilih radial. So kita boleh adjust lah dia punya size gambar ni. So kita nak blurkan keliling tapi tak nak blurkan gambar cili ni kan. So kita boleh adjust sama ada kita nak macam ni. Okay, then kita boleh tinggikan blur tu. Lepas tu, and then nampak tak? Dia just blur dekat keliling je, dekat gambar tu tak blur kan. Dan kita ada apa lagi, head pose ni saya tak ada gambar yang macam exactly nampak muka, tapi bila head pose ni you all boleh gerakkan kepala. Maksudnya macam kepala kita belah kiri ke, you all boleh gerakkan sikit untuk belah kanan. Untuk vintage effect ni sama juga, kita dapatkan filter yang lebih kurang vintage. Drama ni pun sama juga, filter dia lebih kurang lagi extravaganza sikit lah. Lepas tu apa lagi ada? Ada macam-macam lagi lah. Macam kalau you all boleh adjust and boleh explore ikut kesesuaian gambar yang you guys nak edit and style macam mana yang you all nak edit. Lepas tu bila dah habis, kita boleh tekan export, and export ni kita boleh export lah, tekan export ni, nanti automatic dia akan save dekat dalam kita punya folder. Ok, untuk aplikasi yang keempat ni merupakan aplikasi Touch and Retouch. Bila dah buka Touch and Retouch ni, ini perkara yang akan keluar. Album ni untuk kita add gambar bagi edit, tutorial bagi cara-cara menggunakan aplikasi ni. Dan sebab tadi I dah addkan gambar dekat dalam Touch and Retouch ni, so just tekan dekat latest edit ni. Basically apps ni berfungsi untuk kita buang objek ataupun entity yang kita tak nak dekat dalam gambar tu tau. So sekarang ni untuk gambar ni I nak buang gambar kapal terbang ni. Jadi kita akan tekan dekat object removal. Lepas tu kita select je dekat gambar kapal terbang tu ataupun dekat mana-mana objek yang kita tak nak. And then kita tekan go.
Sementara dia tengah processing tu, dan kapal terbang tu pun hilang. Lepas tu kita, kalau tak nak guna brush, kita boleh guna lasso ni. Lasso ni macam kita nak select objek tu secara detail lah. Kata kalau macam nak buang gambar bukit ni, kita boleh select macam ni ha. Macam tu lah, macam ni. Lepas tu kita tekan go untuk kita buang objek tu. Tapi kalau kita tak nak ni, kita boleh padam. Tekan eraser, kita padam balik. Macam tak jadi nak edit kan, okay, kita boleh padam balik. Lepas tu bila dah habis edit tu, kata dah macam dah habis, dah buang gambar apa yang kita tak nak, and then kita boleh tekan export kat atas ni. Macam biasa, kita boleh save copy ataupun terus nak post dekat Instagram. Untuk aplikasi yang terakhir ni merupakan lens distortion. Okay, lens distortion ni bila kita buka-buka je ni merupakan paparan yang akan keluar lah. Ni merupakan Explore LD Unlimited. Maksudnya LD Unlimited ni yang kita kena berbayar lah. Iaitu kita kena join dia punya aplikasi ni punya macam plan macam tu lah. Dan kita boleh dapat semua filter-filter yang ada untuk dalam ni. Tapi kalau you guys tak sign up pun tak apa, sebab filter yang free pun dah sedia ada lah, dah memadai untuk make gambar korang lagi menarik. Okay, dan kita dan choose image. Kita pilih gambar yang kita nak. Lepas tu ni merupakan, dia ada 3 option sebenarnya, light heat, overlay dengan nature. Untuk gambar ni I akan pilih untuk classic light. Untuk classic light ni dia juga macam principal light, tapi untuk gambar ni I rasa classic light lagi sesuai. Okay, dan ni classic light ni dia macam pancaran matahari je. Maksudnya macam kita letak kat sini kan. Okay, I letak dia punya efek matahari kat sini. Ataupun nak bagi dia nampak lagi cantik, okay, letak kat atas dia macam ni. Bila letak tu, dia macam automatically dia macam ada matahari yang menghala dekat gambar tangga tu kan. Lepas tu apa yang lagi best adalah kita boleh, okay, kalau macam ni kita boleh press untuk delete ataupun nak cancel, tekan ni je. Okay, so tadi efek ni kita boleh tekan dia, kita boleh pilih nak softness dia macam mana, nak lagi tinggi ke, nak lagi rendah ke. Lepas tu brightness dia, kalau macam kita nak lagi nampak lagi terang, kita tinggilah brightness dia macam tu. Lepas tu macam ni, ni before and then ni after kita tambah effects tu. Dia macam lagi nampak cantik kan sebenarnya. Macam lagi nampak ada cahaya matahari yang menghala dekat tangga tu sebenarnya. Okay, dan ada banyak lagi feature-feature yang macam kalau ni kita nak flipkan tadi efek tu, nak flipkan macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Lepas tu tekan lama dan delete. And then kalau kita dah rasa puas hati dengan gambar yang kita nak edit ni, macam nak ubah dia kat sini pula, dah puas hati, and then kita dah puas hati, kita tekan yang macam gambar arrow keluar pintu ni, tekan ni untuk export, add tu untuk kita share ataupun save image.